أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu khairu nabiyyin arsalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sallim adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arshika wa midada kalimatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz. Seterusnya seluruh jawatan kuasa masjid, para pegawai, muslimin dan muslimat umat Rasulullah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tahun ni saya dah datang tadi bersembang dengan wakil saya di Terengganu. Saya ingat tahun ni tak ada lagi. Rupanya dah 2 kali dah. Ni kira lebih dah ni. Sepatutnya sekali je. Rupanya bulan 4 dulu saya dah pernah hadir dah. Ini yang kali kedua lah untuk penutup tahun ni. Ni kalau kena saman ramai ni. Saya balik saya tak tahu lah. Tok Imam jawab lah. Ramai. Ayat yang pertama malam ni saya baca dan saya yakin tuan-tuan akan hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni azkurkum.
washkuru li wala takfurun. Hafal yang depan je. Fadhkuruni azkurkum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang menyebut aku, siapa yang selalu mengingati aku, ketahuilah ketika itu juga aku mengingati dia. Subhanallah. Azkurkum tu fa'il dia ana. Fi'il mudhari' majzum, jawab talab. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Aku, maksudnya aku. Aku itu ialah Allah. Dua perkataan je. Ini ayat pertama, tuan-tuan hafal. Bawa balik. Fadhkuruni azkurkum. Siapa ingat aku, aku ingat dia. Kalau sehari tuan-tuan sebut Allah ataupun la ilaha illallah 100 kali, ketahuilah Allah mengingati tuan-tuan 100 kali. Allah sebut nama kita di sisinya, ya. Subhanallah. Dua perkataan je. Semua orang boleh hafal malam ni. Tetapi tak ada siapa yang boleh upah seseorang ataupun upah diri kita untuk kita sebut perkataan itu selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Orang mai dekat kita bagi RM10,000 sebulan untuk kita sebut la ilaha illallah sehari 1000 sampai akhir hayat. RM10,000 itu tidak menjamin untuk kita sebut la ilaha illallah 1000 kali sehari, tak jamin. Sebab menyebut zikir la ilaha illallah ataupun apa-apa sahaja zikir, benda tu tidak boleh dibayar dengan wang ringgit ataupun pangkat. Semasyhur apapun orang tu, sekaya apapun orang itu, berapa kali pun dia jadi agung, berapa kali pun dia jadi Perdana Menteri, untuk dia menyebut dan memuji Allah sehari ribuan kali, itu tidak boleh dibayar dengan kemewahan dunia. Tak boleh. Kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan lidah dan hati dia untuk dia menyebut la ilaha illallah ataupun apa-apa zikir yang berkaitan dengan Allah. Maksudnya dia ada kena mengena dengan izin dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekerap apa kamu memuji dan mengingati Allah, ketahuilah sekerap itulah Allah memuji dan mengingati kamu. Yang tu untuk yang pertama sekali kita minta pada malam ini, supaya kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana para rasul dan para nabi yang berzikir dan mengingati Allah 24 jam, siang dan malam, jaga dan tidur. Sebab tu Rasulullah kalau dia tidur, Nabi kalau dia tidur, dia bangun, dia tidak perlu memperbaharui wuduknya. Karena Nabi jawab, innama tanamu aynaya, yang tidur itu hanyalah dua mataku, tetapi hati aku tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah, kata Rasulullah. Zikir, antara zikir adalah selawat. Tajuk malam ni selawat tu zikir lah. Antara
jenis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud alaihi salam sentiasa berzikir sehingga Allah mengurniakan Zabur kepada Daud alaihi salam. Siang dan malam, pagi dan petang, Nabi Daud membaca Zabur itu. Nabi Idris alaihi salam tak berhenti memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi Idris hidup, setiap hari beliau melakukan amal ibadat yang paling banyak di atas muka bumi ketika itu. Itu Idris alaihi salam. Dan begitulah apabila seorang rasul yang ditelan oleh seekor ikan yang besar. Rasul yang bernama Yunus ibn Matta ditelan oleh ikan, hidup berhari-hari, wallahu a'lam berapa minggu Rasul itu hidup di dalam perut ikan tersebut, di dasar lautan yang gelap gelita. Nak bangun solat tak boleh, nak bangun bersihkan diri tak boleh. Tetapi mulut Rasul itu tidak berhenti-henti menyebutkan zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nampak tuan? Berapa kita zikir setiap hari? Berapa kita sebut subhanallahi wa bihamdihi? Berapa kita sebut la haula wa la quwwata illa billah? Berapa kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah? Berapa sehari kita sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar? Berapa sehari kita sebut la ilaha illallah? Berapa sehari kita sebut Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu. Tak ada. Ada orang tak ada. Sagi balik beli tasbih, letak dalam poket. Semua yang ada dalam masjid. Untung yang meniaga tasbih malam ni. Ada tak? Ada. Tak ada. Oh, sorry. Minta maaf. Rugi tak meniaga tasbih macam tu. Tak betul saya sebut. Ini yang diajarkan oleh para ulama kami ketika di Syria dahulu. Ma min alimin fi Suriah illa wa ma'ahu subhah. Itu bahasa Arab lah, bukan hadis, bahasa Arab. Tidak ada seorang ulama yang saya jumpa di Syria kecuali di tangannya ada tasbih. Alim dan saleh. Wajib ada tasbih. Orang nak ngumpat kita, nak kutuk kita buat warak, balik umrah ke, jadi wali ke, buang tabiat ke, yang tu mulut dia. Yang keluar daripada mulut dia, daripada status Facebook dia, setiap huruf akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarkan dia dengan mulut dia. Beli tasbih, letak dalam poket. InsyaAllah bertambah zikir tuan-tuan. Dia bermula dengan 100. Dia nak jadi 200, dia akan meningkat jadi 300, dia akan meningkat jadi 1000, dia akan meningkat jadi 1100, 1200, 3000, sikit-sikit. Sehinggalah tuan-tuan, naik motor 10 minit pun hati tuan-tuan akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya. Ayat yang pertama tuan-tuan buat balik, fadhkuruni azkurkum. Siapa ingat aku, ni itu aku. Fadhkuruni, aku itu Allah, bukan saya, Allah. Fadhkuruni, siapa yang ingat aku, azkurkum, aku ingat dia.
Itu yang pertama. Kemudian antara zikir-zikir yang nuklear, bersifat nuklear ni, zikir yang bersifat atom, maksudnya power adalah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ni yang duduk ujung sana, dia tak nampak sangat saya, nampak halus je, walaupun saya besar dah. Tadi pengiring kami bagi tahu nampak besar ustaz. Memang pun jubah depa bagi pun tak padan. Saya tak pakai. Yang duduk hujung muslimat, ibu-ibu lagi lah kan, teringin main duduk depan, saya tahu. Boleh tengok dekat. Duduk hujung sana, kecil je. Tak nampak. Saya nak cakap tajuk apa nama kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi tak ada. 2021 ni kita malam ini Nabi tak ada dengan kita, tak ada. Kita pergi ke Syria ke, kita ke Singapura, kita ke, Rasulullah sudah wafat. Ada satu masa kita akan melihat Rasulullah secara berdepan dengan mata kepala kita sendiri, tubuh badan Nabi yang 1400 tahun dahulu, yang bercakap, yang berjalan di atas muka bumi Allah. Kita akan bertemu dengan Rasul itu, kekasih itu, iaitulah di mahsyar. Di mahsyar itu perjanjian kita, pertemuan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mahsyar. Tapi di mahsyar orang ramai. Tapi di mahsyar manusia banyak. Tuan-tuan bayangkan 8 bilion berdiri. Manusia yang hidup sampai malam ni ada 8 bilion 2021. Jumlah manusia yang hidup bukan daripada zaman Nabi Adam, ni yang hari ni, yang sampai malam ini, daripada utara ke selatan, daripada barat ke timur, ada 8 bilion. Kalau 8 bilion ini berdiri di semenanjung, melimpah semenanjung Malaysia ni, tak muat berdiri. Di mana Rasulullah? Saya nak ajak tuan-tuan bayang mahsyar. Maka Nabi sebut dalam satu hadis tentang kelebihan selawat. Nabi sebut aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling hampir kedudukan dengan aku di hari kiamat di padang mahsyar ialah mereka yang paling banyak selawat ke atas aku sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak. Tak mau berlumba lagi. 64 dah malam ni, 64 dah, 100 pun tak ada selawat. Saya tak kenal siapa-siapa tau, saya sebut macam tu aja. Lagi sihir pula tuan, bahaya zaman ni. Marah sihir. Ustaz ni kata kena sihir. Tuan, malam ni umur kita dah 59. Selawat belum mencecah 100 sehari. 100 pun tak ada. Kita berjumpa dengan orang-orang yang berselawat sehari 10,000, 8,000. Ni bukan dongeng ni. Manusia-manusia yang hari ni, bukan zaman dulu. Yang hari ni. Sehari 7,000, sehari 8,000. Kalau di Syria dahulu, sehari 20,000. Bukan kami pelajar Malaysia, orang Arab. Kita tak mula lagi.
Kita tak mula lagi. Pegang handphone 3 jam, penah. Bukan penah ustaz, hari-hari. Silap, penah pula. Penah tu macam sekali sekala. Bukan sekali sekala, setiap hari. Game sahaja. Game sahaja. Berjam-jam sehari. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Masa itu modal, ia adalah kurniaan Allah, dan Allah akan tanya, fi masta'maltahu, dengan apa kamu menggunakan 24 jam yang aku bagi. Aku yang ciptakan masa, aku yang bagi 3 jam 4 jam kamu dengan handphone kamu saja. 3 jam 4 jam. Bukan budak-budak tau, yang 50 pun sama hari ni, yang umur 50. Sibuk yang umur 50, dia pun sibuk nak rakam, dia pun sibuk nak update status, dia pun sibuk nak komen. Umur 50, umur dah 60. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Aktsaruhum alayya salatan. Nabi sebut orang yang paling banyak berselawat kepada aku, sallallahu alaihi wasallam. Di mahsyar, kalau zaman hari ni 2021 8 bilion, kita campur dengan yang hidup daripada zaman Nabi Adam alaihissalam berapa ratus bilion. Tiba-tiba bila banyak berselawat, boleh nampak Nabi di mahsyar. Tengok Nabi tu Rasulullah, sembang kawan sebelah tu Nabi situ. Dekat je. Kenapa boleh tunjuk Nabi di situ? Kerana banyak selawat dia dengan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah terima selawat dia. Untuk banyak selawat, untuk banyak zikir, untuk banyak la ilaha illallah tak boleh dibayar. Tidak boleh dibayar dengan pangkat, dengan kemasyhuran, dengan duit, tak boleh. Dia mesti dengan keikhlasan. Upahlah 100,000 sebulan untuk orang tu berselawat sehari 10,000. Tak boleh. Dia tak boleh buat. Memerlukan hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ribuan malam ni dalam masjid. Tapi berapa ramai yang Allah akan pandang hati dia untuk Allah campakkan istiqamah, untuk dia dapat maklumat hak malam ni kita bercakap. Maka duduk dalam majlis yang penuh dengan malaikat ni, insya-Allah mintalah sekarang dengan Allah Subhanahu wa taala untuk Allah bimbing hati kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ramai Allah pilih, tak ramai Allah pilih. Ramai yang hadir, tapi tak ramai yang akan dipilih untuk istiqamah dalam mengerjakan satu-satu ibadat. Tiap-tiap minggu, yang ketiga, setiap minggu khatib berkhutbah, sebut satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ayat ni bila nak bangun daripada lena kita dengar lah ni. Dah lena lama dah. Dia dengar, nak dekat solat lah ni, boleh bangun dah. Boleh regang-regang lah. Innallaha, khutbah kedua, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu alaihi wasallam. Setiap minggu dengar. Tuan-tuan ni yang muslimin ni, yang muslimat, ibu-ibu tak mai Jumaat ni, yang muslimin datang Jumaat. Saya yakin kalau 1,000 orang lelaki yang ada ni, kesemua 1,000 orang menghafal ayat ni. Confirm insya-Allah. Innallaha wa malaikatahu ni, ayat ni semua orang hafal. Tapi tak pernah dikupas bahawasanya innallah itu bermaksud Allah berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelik tu tuan-tuan.
Tak perasan kau ni, lama dah ni kita hidup ni. Lama dah Jumaat lebih daripada 500 kali dah Jumaat. Seminggu 4 kali, sebulan 4 kali. Sebulan 4 kali, 10 bulan 40. Setahun lebih kurang 50 Jumaat. 10 tahun 500 kali Jumaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Wahai umat Muhammad, Allah berselawat ke atas Rasul kamu. Tak perasan? Subhanallah. Allah berselawat. Kenapa Allah berselawat? Yadullu ala azimi sya'ni salati ala Rasulillah, kata para ulama, menunjukkan ayat itu menunjukkan betapa besarnya ibadat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak hurai macam mana besar dan istimewa selawat? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu besar dia. Sehingga membuatkan Allah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup ayat tu. Boleh balik dah malam ni. Boleh tasbih kafarah dah saya. Betul. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Banyak ni tuan-tuan boleh bawa balik bekal yang banyak malam ni. Pada ahli keluarga. Isteri, anak-anak. Subhanallah. Maksud Allah berselawat, kata para ulama, sebahagian besar ulama menyebutkan Allah berselawat bermaksud Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan makhluknya yang paling banyak, iaitulah para malaikat. Kalau hari ini manusia ada 8 bilion yang hidup, tuan-tuan boleh darab dengan 8 bilion untuk mengetahui jumlah malaikat. Secara ni lah saya sebut ni bukan secara tepat. Sebab ada satu hadis daif sebut, jumlah keseluruhan makhluk atas dunia ni, pasir, rumput, burung, binatang, manusia, jin, malaikat, semua ni 90% adalah para malaikat. Banyaknya. Dan ketika mana Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amamal malak, di hadapan kumpulan malaikat yang ramai, Allah akan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya Allah memuji. Subhanallah. Macam baru malam ni kita dengar Allah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah tiap-tiap minggu kita dengar khatib baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ayat selepas itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai umat Nabi Muhammad yang beriman, sallu alaih, selawatlah ke atas Nabi kamu yang bernama Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Ajaib. Ajaib. Itu pun baru bangun tidur. Baru nak segak, oh habis dah. Dia bila dengar ayat ni tuan-tuan, bila sampai kepada ayat ni, kita akan berselawat. Bila ada orang baca ayat ni, kita selawat kepada Nabi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Iaitu Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, selawat dan salamlah ke atas Nabi Muhammad, Nabi kami Muhammad. Seorang sahabat nama Sayyidina Ubay ibn Ka'ab. Ubay ada banyak sahabat. Yang paling terkenal Ubay ibn Ka'ab. Ada seorang lagi juga terkenal, Abdullah bin Ubay.
Yang tu jangan buh nama anak. Abdullah, Ubay jangan letak. Sebab yang tu presiden munafik umat Nabi Muhammad. Bukan saya yang bagi gelaran tu. Gelaran itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'sul munafiqin, kepala munafik. Seorang lelaki yang bernama Abdullah bin Ubay. Saya nak sebut satu hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Sayyiduna Ubay bin Ka'ab ini, bila dia baca Quran, bacaannya, fasahahnya, sebutannya seperti Jibril alaihissalam. Sehingga Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, Nabi kata, aqra'ukum Ubay. Orang yang paling mahir tentang bacaan Quran di kalangan kalian namanya Ubay, kata Rasulullah. Ada dua orang sahabat yang bacaannya seperti Jibril. Yang pertamanya Ubay bin Ka'ab, yang keduanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dua sahabat. Sayyidina Ubay ni satu hari dia jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, inni ukthirus salata alaika. Setiap hari aku berselawat dengan jumlah yang banyak ke atas kamu, wahai Rasulullah. Berapa seeloknya aku berselawat kepada kamu, wahai pesuruh Allah? Sayyidina Ubay ni tiap-tiap hari dia selawat banyak. Ni sahabat, tuan-tuan, sahabat. Tiap-tiap hari dia berselawat banyak. Satu hari dia jumpa dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku banyak selawat kepada kamu, berapa aku nak buat? Sayyidina Ubay nak minta pandangan Nabi, dia nak tambahkan macam mana? Nabi sebut apa, tuan-tuan? Ma syi'ta. Ma syi'ta ni maksud ikut kamu lah. Ikutlah. Tu maksud ma syi'ta. Yang nak belajar bahasa Arab, up to you. Orang putih kata, up to you. Ikutlah. Ikut kamu. Ma syi'ta. Nabi jawab. Kemudian Sayyidina Ubay kata, ar-rubu'u ya Rasulullah. Ar-rubu'a ya Rasulullah. Boleh tak 1/4 daripada jumlah zikir aku setiap hari, 1/4 adalah selawat? Kalau sehari dia berzikir 8 jam, 2 jam dia nak berselawat kepada Nabi. Sehari 2 jam berselawat. Contoh ni, contoh. Tapi 1/4 itu betul daripada mulut Sayyidina Ubay. Sayyidina Ubay kata, ya Rasulullah, ar-rubu', boleh tak 1/4 daripada jumlah zikir dan doa aku adalah selawat? Nabi kata, ma syi'ta. Ikut kamu, wahai Ubay. Fa in zitta fahuwa khairul lak. Sekiranya kamu tambah lebih dari 1/4, lebih baik untuk kehidupan kamu. Nabi paksa tak? Nabi tak paksa. Tapi Nabi bagi tahu kaedah umum, bukan sahaja untuk Ubay. Kaedah umum untuk Sayyidina Ubay dan untuk semua kita pada malam ini. Nabi kata, ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul lak. Terpulang kepada kamu, wahai Ubay, kalau kamu tambah, baik untuk kehidupan kamu. Nabi tak beritahu apa-apa. Nabi sebut macam tu saja. Kemudian Sayyidina Ubay kata, maksudnya lebih daripada 1/4 lebih baik untuk kehidupan Ubay. Lalu dia pun tambah, an-nisf ya Rasulullah, kalau separuh daripada wirid aku adalah berselawat ke atas kamu, adakah baik? Nabi pun kata, ma syi'ta. Ikutlah, wahai Ubay, kalau lebih, lebih baik. Sayyidina Ubay tak bangun lagi. Dia pun termenung sikit. Dia panggung kepala dia. Dia tanya, ya Rasulullah, ath-thuluthain, 2/3. Tuan-tuan, 2/3 ni nak dekat 70%. Ya Rasulullah, 2/3 daripada seluruh zikir dan doa aku adalah selawat. Cukup tak? Nabi jawab, ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul lak.
terpulang kepada kamu wahai Ubay, tapi kalau kamu tambah, lebih baik untuk kehidupan kamu. Tuan-tuan, 2/3 nak tambah berapa? Semua orang boleh jawab. 2/3 lebih kurang 70% pun Nabi sebut kalau kamu tambah lebih baik. Maka Sayyidina Ubay, seorang sahabat yang bijak, mengejar akhirat, mengutamakan akhirat, kalkulatornya kalkulator akhirat, timbangannya timbangan akhirat, dia pun kata, ya Rasulullah, aja'alu laka salati kullaha, seluruh kehidupan aku, zikir aku adalah dengan menyebut dan berselawat ke atas kamu. Apa jawab Nabi? Nabi pun sebut, idzan tukfa hammak wa yughfaru laka dzambuk. Ketika kamu menjadikan seluruh zikir dan doa kamu adalah selawat ke atas aku, ketika itu Allah akan menghilangkan kesemua kesedihan dan keresahan kamu, wa yughfaru laka dzambuk, dan Allah mengampunkan semua dosa kamu. Kita hidup di dunia ni, kaya ke, miskin ke, yang sakit ke, yang sihat ke, dia ada resah, dia ada risau. Semua orang, termasuk saya yang bercakap, dia ada resah, dia ada risau dalam hidup dia, sikit ataupun banyak. Maka lama sudah Nabi bagi tahu penyelesaian untuk saya dan kita semua, untuk menghilangkan keresahan dan kerisauan, gundah gulana dan kesedihan dengan cepat dalam kehidupan kita adalah dengan menjadikan seluruh waktu zikir kita adalah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Kalau yang belum pernah, maksudnya yang tak pernah mulakan lagi, selepas solat fardu, buat 10 dulu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Buat 10 dulu lepas solat fardu. Dia jangan malam ni start 1000. Malam ni start 1000, orang dah balik lagi dia tak balik, 10:30 baru dia balik. Lepas 20 tahun baru dia buat pula. Dia kaedah, kalau kaedah untuk melakukan ibadah ni, dia jangan terus drastik, sebab dia akan bosan. Seseorang tu dia sendiri yang bosan. Maksudnya dia kena mula sikit-sikit dan berazam dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, insya-Allah aku akan tambah, sehingga seluruh zikir dan doa aku adalah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta. Saya tahu malam ni ramai yang minta, tapi berapa ramai yang doa dia akan menembusi 7 petala langit, wallahu a'lam. Tiap-tiap doa yang terdetik sekarang ni dalam masjid ini, tiap-tiap doa yang terdetik itu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh nampak, saya pun tak nampak. Kalau tuan-tuan boleh nampak, tuan-tuan akan tengok, dia akan keluar daripada sini, sampailah ke siling ni, kemudian sampai ke menara, sampai ke atas, sampailah langit pertama, dan sampai ke langit yang ke-7. Sekiranya doa itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Ustaz untuk sampai itu macam mana? Mengikut kekuatan ikhlas doa dan amalan itu. Maka berdoalah kerana Allah, sembahlah Allah kerana Allah, berzikirlah kerana Allah, bersedekahlah kerana Allah, lihatlah kerana Allah, bercakaplah kerana Allah, berjalanlah kerana Allah. Ketika itu amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan selit, tuan-tuan, jangan selit yang dunia punya niat. Nak tumpang itu, nak tumpang kawan ni punya rezeki, nak tumpang, dia tak sampai. Kemudian Nabi sebut dalam satu hadis yang lebih menarik lagi tentang selawat ni, hadis yang kelima malam ni.
ma min ahadin, hadis sahih, yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seorang pun di kalangan umat aku yang berselawat ke atas aku kecuali Allah mengembalikan kepadaku rohku. Yang ni tak tahu nak hurai, tuan. Allah kembalikan kepada Nabi ruh Nabi, maka Nabi hidup ketika itu untuk hatta arudda alaihi salam, aku membalas selawat ataupun salam umat aku yang diberikan ke atas aku, yang dilontarkan ke atas aku. Macam mana tu Ustaz? Sekali umat Nabi Muhammad sebut Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah, Allah Ta'ala kembalikan roh Nabi. Beberapa saat untuk Nabi jawab selawat dan salam umat itu kepada Nabi SAW. Maksudnya Ustaz, Allah kembalikan roh, kemudian Nabi jawab salam orang tu. Ya, orang yang nama Fulan bin Fulan di kalangan umat Nabi SAW. Maksudnya Nabi kenal saya, ya, Nabi akan kenal orang yang berselawat itu. Sekiranya selawat dia ikhlas, penuh dengan kasih sayang dan kerinduan kepada Nabi SAW. Sebab tu Nabi datang dalam mimpi sebahagian orang. Apabila kasih dan rindu dia membuak-buak dan begitu tinggi sampai kepada Nabi SAW, Nabi akan bertamu dalam mimpi dia. Sallallahu alaihi wasallam. Tak pelik ke hadis ni, tuan? Sehari berapa ratus juta umat Nabi Muhammad yang berselawat kepada Nabi. Ratusan juta sehari. Macam mana Ustaz tahu ratusan juta? Dalam solat. Dalam solat paling kurang 5 kali, paling sikit. Seorang umat Nabi Muhammad kalau dia semayang 5 waktu, 5 kali. Yang Islam hari ini ada 2 bilion. Kita katalah ramai tak solat, asbilion. Darab 5. Lebih kurang 5 bilion selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari. Itu baru dalam solat, belum lagi majlis-majlis selawat yang dianjurkan oleh para ulama. Masya Allah. Maksudnya Ustaz, sehari ada berapa saat aja? Ya. Sehari ada 24 jam, satu minit ada 60 saat, tuan-tuan kali lah. Maksudnya tiap-tiap saat lah Allah mengembalikan roh Nabi SAW. Ya. Setiap saat, setiap hari Allah Ta'ala mengembalikan roh Nabi SAW. Hatta arudda alaihi salam, Allah mengembalikan roh aku. Tiap-tiap kali kalian berselawat, untuk aku jawab selawat orang itu. Kata para ulama ketika menguraikan hadis ni, sesiapa yang nak Nabi kenal dia ada hubungan yang rapat dengan Rasulullah, perbanyakkan selawat Nabi kerana Nabi kenal kamu sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu para ulama tu tengok dia banyak selawat, kita tengok dia ni selawat ustaz ni. Banyaknya dia selawat. Mereka berlumba-lumba kerana Nabi sebut dalam satu hadis lain yang menguraikan hadis yang saya baca yang kelima ni. Nabi kata, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, selawat kalian akan sampai kepada aku di mana sahaja kalian berada. Haitsu kuntum, di mana sahaja kalian berada. Kuntum tu antum, kana dengan antum kuntum. Di mana sahaja kalian berada. Nabi nak jawab persoalan umat Nabi yang datang selepas 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun.
Kita di Malaysia, kita di Afrika, kita di Australia, kita di Jepun, kita di Amerika Syarikat, kita di Brazil. Nabi kata, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Sesungguhnya selawat kalian sampai kepada aku dimanapun kalian berada. Sallallahu alaihi wasallam. Pelik hadis-hadis yang bercakap tentang selawat, tuan-tuan. Semua ajaib. Allah kembalikan roh Nabi. Allah berselawat kepada Rasulullah. Dan yang seterusnya juga adalah hadis yang pelik. Semua orang dalam masjid ni tahu, iaitu bila Nabi sebut, man salla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi 10 salawat. Hadis ni turun waktu hadis ni Nabi sebut ketika mana Nabi berada di bumi Makkah ke Madinah. Kita ingatlah. Ada satu masjid di Mekah ataupun di Madinah, saya tak ingat, Nabi sujud lama dan kemudian Nabi bangun daripada sujud dalam keadaan air mata Nabi berhamburan di muka Nabi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ma yubkika ya Rasulullah, kenapa yang membuatkan kamu menangis? Sedih ya Rasulullah. Nabi kata, aku menangis kegembiraan kerana mana-mana di kalangan umat aku yang berselawat kepada aku sekali, sallallahu alaihi biha 10, Allah selawat kepada dia 10 kali. Allah selawat, ya Allah selawat. Subhanallah. Ini hadis yang ke-6 tentang selawat pada malam ni. Hadis yang ke-6 tentang selawat pada malam ni, iaitu mana-mana di kalangan umat Nabi yang berselawat kepada Rasulullah sekali, Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah, Allah berselawat kepada orang tu 10 kali. Subhanallah. Subhanallah. Membuatkan Nabi menangis seronok dengan hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad, iaitulah kepada kita pada malam ini dan kepada semua yang mendengar di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah selawat 10 kali, Allah padamkan 10 dosa, huttat anhu 10 khati'at wa rufi'at lahu 10 darajat, dan Allah angkat 10 kedudukan dia. Siapa yang selawat sekali dengan jujur, penuh kerinduan kepada Rasulullah, dengan ikhlas, penuh kasih kepada Nabi sekali, kemudian sekali itu Allah terima, Nabi kata Allah akan berselawat 10 kali kepada dia, Allah padamkan 10 dosa dia, Allah angkat 10 kedudukan dia atas 1, 2, 3, 4. Huttat anhu 10 khati'at, 10 dosa, rufi'at lahu 10 darajat, dan Allah angkat 10 martabat dan kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir untuk malam ni, hadis selalu kita dengar, iaitu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kamu semua, iman saya, iman kita semua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, iman ni dia kena isi sampai dia penuh. Semua orang tak nampak, termasuk saya tak nampak, tetapi di mahsyar nanti kita boleh tengok iman ini. Dan sifat iman itu yazidu wa yanqusu, dia boleh bertambah dan dia boleh berkurang.
apabila dia penuh, maka ketika itu dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Dia mati dalam keadaan dia redha kepada Allah, Allah redha kepada dia. Iman penuh. Nabi sebut, la yu'minu ahadukum, takkan sempurna iman kalian. Tuan-tuan nak tahu iman sempurna ke tidak? Termasuk saya yang bercakap kuat malam ni. Nak tahu iman kamu penuh ataupun tidak, kayu ukurnya, kata Rasulullah, hatta akuna ahabba ilaihi. Tuan-tuan dengar hadis ni, hadis penutup. Siapa yang nak tahu iman dia penuh ataupun tidak, jauh ataupun tidak, kalau malam ni dia dengar hadis ni, dia kata mustahil untuk saya sampai, ketahuilah iman dia berada di paras yang paling bawah. Bila Nabi sebut apa? Bila Nabi sebut, sehinggalah aku menjadi orang yang paling dia sayang dalam hidup dia, lebih daripada ayah dia, lebih daripada anaknya, dan lebih daripada seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini, wan nasi ajma'in. Siapa yang boleh? Dia sayang Nabi lebih daripada ibu dia, dia sayang Nabi lebih daripada ayah dia sayang Nabi lebih daripada anak dia sayang Nabi lebih daripada isteri dia. Tak payah sebutlah Ustaz, sebut semua. Ya, Nabi sebut wan nasi ajmain. Dia sayang aku lebih daripada semua manusia. Boleh buat ke tidak? Nabi kata itu kayu ukur dia untuk kalian melihat tahap iman kalian. Sayyidina Umar isytihar depan Nabi. Ya Rasulullah, kamu lebih aku sayang daripada ayahku. Kamu lebih aku sayang daripada isteriku. Kamu lebih aku sayang daripada anak-anakku. Kamu lebih aku sayang daripada ibuku. Kamu lebih aku sayang daripada semua manusia. Ya Rasulullah, kecuali diri aku. Sayyidina Umar jujur dengan Nabi, kecuali diri aku. Aku lebih sayang diri aku, kemudian baru kamu ya Rasulullah. Nabi kata, belum sempurna iman kamu. Sebab tu sahabat, waktu Nabi hampir wafat dalam perang Uhud, sahabat memperisaikan tubuh badan mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mati syahid di atas telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ziyad ibn Sakan, sahabat Nabi. Ni tubuh dia jadi perisai habis dah. Waktu tu Nabi pun nak wafat dalam perang Uhud, nak dibunuh. Nabi dah berdarah daripada atas sampai ke kaki, berdarah. Uhud. Gigi Nabi dah tercabut, kepala Nabi dah ada belahan luka, tubuh Nabi dah dipenuhi darah. Sahabat mengelilingi Rasulullah dengan tubuh badan yang kosong, tak ada senjata dah. Sebab apa? Sebab tubuh dan diri Nabi, nyawa dan roh Nabi lebih mereka kasihi daripada tubuh dan diri mereka sendiri. Jadi sekadar dulu untuk malam ni, takat tu saja. Semoga kita semua diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama membanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan selawat itu membuatkan kita hampir dengan Nabi SAW insya-Allah di padang mahsyar kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah semua ilmu yang kami dapat pada malam ini ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Nabi SAW yang paling kami sayang dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, himpunkanlah kami dengan Nabi kami dan kekasih kami itu dalam syurga Firdaus-Mu, ya Allah. Terimalah semua amalan ibadah dan kebaikan yang kami lakukan. Ya Allah, Kau telah kurniakan iman dan Islam kepada kami. Kau kekalkanlah iman dan Islam ini kepada kami, wahai Allah, sehinggalah kami bertemu dengan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hujan itu rahmat. Akan tetapi apabila ia merosakkan nyawa dan harta benda, wahai Allah, ia adalah alamat azab dan kemurkaan daripada-Mu, ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan kami, ya Allah. Ampunkan kami dan saudara-saudara kami, ya Allah. Kau ringankanlah beban di atas apa yang mereka tanggung dan mereka hadapi ini, ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.